Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 8 hasil gabungan daripada PAKK 1 dan PAKK 2 ingin membentangkan tentang proses pengajaran dan pembelajaran terhadap kerangka TPAC. Okey, yang pertama, TPAC merupakan singkatan daripada Teknologi Pedagogical Content Knowledge yang merujuk pada model kerangka kerja yang digunakan oleh para pendidik iaitu guru untuk mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Okey, model ini berfokus kepada 3 komponen yang penting yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk secara efektif dalam mengajar dengan bantuan daripada teknologi. Okey. Kerangka TPAC terdiri daripada pedagogical knowledge iaitu pengetahuan pedagogi, technological pedagogical knowledge iaitu teknologi pedagogi pengetahuan, technology knowledge TK iaitu pengetahuan teknologi, kemudian pedagogical content knowledge PCK iaitu pedagogi pengetahuan kandungan serta teknologi pedagogical content knowledge TPAC iaitu teknologi pedagogi kandungan pengetahuan serta CK iaitu pengetahuan teknologi content knowledge. Kemudian next. Okey, kemudian sedikit penerangan mengenai TPAC iaitu pengetahuan pedagogi, pengetahuan yang mendalam bagi seorang guru tentang proses dan amalan atau kaedah pengajaran dan pembelajaran. Ini adalah pemahaman tentang strategi pengajaran yang efektif dan metod-metod pembelajaran guru harus memiliki wawasan tentang bagaimana cara seorang guru itu mengajar dengan baik, bagaimana berinteraksi dengan pelajar serta bagaimana untuk mengukur satu pemahaman antara guru dengan murid. Kemudian, teknologi pedagogical knowledge iaitu TPK, teknologi pedagogi pengetahuan. Pemahaman tentang proses pengajaran dan pembelajaran boleh berubah apabila teknologi tertentu yang digunakan dalam cara yang tertentu. Kemudian content knowledge, CK dan serta TK iaitu teknologi knowledge serta content knowledge merupakan pengetahuan tentang cara tertentu untuk berfikir tentang dan bekerja dengan teknologi seperti menggunakan alat atau sumber. Ini adalah pemahaman tentang teknologi yang relevan dengan pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu tahu bagaimana untuk memilih, menggunakan serta mengintegrasikan berbagai alat dan teknologi dalam pengajaran mereka. Kemudian adalah pedagogical content knowledge iaitu pedagogi pengetahuan kandungan. Selaras dengan dan sama dengan idea Schulman, pengetahuan pedagogi yang terpakai kepada pengajaran kandungan tertentu. Kemudian, technological pedagogical content knowledge, teknologi pedagogi kandungan pengetahuan merupakan asas kepada pengajaran yang berkesan dengan teknologi serta memerlukan pemahaman konsep menggunakan teknologi. Dan yang terakhir iaitu TCK, Teknologi Content Knowledge, pemahaman tentang cara bagaimana teknologi dan pengaruh kandungan dalam mengekang satu sama lain. Itu adalah sedikit penerangan mengenai TPAC. Baiklah, seterusnya adalah perkaitan antara TPAC dengan reka bentuk pengajaran PAKK. Next. Okay, yang pertama adalah TPAC. Okay, TPAC ni adalah asas kepada pengajaran yang memerlukan pemahaman konsep menggunakan teknologi, teknik pedagogi yang menggunakan teknologi serta kandungan sebelum mengajar dalam bilik darjah. TPAC tadi kan adalah gabungan antara teknologi, pedagogikal, content knowledge semua tu. So, nak aplikasikan TPAC ni, kena ada dulu pemahaman tentang konsep gunakan teknologi. Lepas tu, macam mana cara nak guna teknologi dalam teknik pedagogi dan seterusnya menggunakan teknologi dalam kandungan sebelum mengajar dalam bilik darjah. Nak rancang gunakan teknologi masa mengajar. Seterusnya. Seterusnya, reka bentuk pengajaran. Perancangan perlu dibuat sebelum PDP dijalankan
merangkumi persediaan guru yang meliputi pelbagai aspek bagi memastikan konten pelajaran dapat disampaikan dengan baik. Maksudnya kat sini guru perlu merancang proses PDP tersebut supaya konten pelajaran dapat disampaikan dengan lagi berkaitan antara TPEC dan juga reka bentuk pengajaran, guru perlu menguasai pengetahuan tentang kandungan pengajaran dan teknologi serta kemahiran pedagogi agar dapat membuat satu reka bentuk pengajaran yang lebih berkesan dan menyeluruh sesuai dengan kehendak zaman sekarang. Baiklah, yang terakhir sekali adalah contoh apa TPEC dalam bentuk pengajaran. Guru menggunakan kaedah tunduk cara untuk mengajar mencuci tangan dengan menunjukkan video yang ada di YouTube iaitu langkah mencuci tangan. Okey, contohnya guru ni dia nak ajar dekat murid-murid dan kanak-kanak cara nak cuci tangan. So, selain dia tunjuk cara secara berdepan, dia tunjuk juga dia buka YouTube, so kanak-kanak ni boleh tengok daripada video daripada YouTube tu. So macam guru ni sama ada dia tayangkan ke guna LCD ataupun hanya guna laptop saja. Itulah gabungan antara teknologi dengan pedagogi. Baiklah, seterusnya. Okey, seterusnya adalah contoh langkah perancangan pengajaran berdasarkan TPEC. Seterusnya. Okey, topik pengajaran yang contoh topik pengajaran yang guru boleh mengajar menggunakan teknologi adalah mari mengenali buah-buahan. Seterusnya. Okey. Kalau guru tu nak merancang pengajaran tu yang berkaitan dengan TPEC, guru kena tahulah pengetahuan isi kandungan tu. Guru perlu mengetahui dan menguasai isi kandungan pembelajaran supaya dapat menghasilkan PDP yang berkesan. Berkesan ni tak semestinya kepada guru sahaja tapi berkesan juga kepada murid-murid dia. Okey, pertama cikgu kena tahu tunjang lah. Tunjang yang berkaitan adalah sains dan teknologi. Standard kandungan dia membuat penerokaan ke atas tumbuh-tumbuhan. Okey, untuk standard pembelajaran, memerhati dan menamakan sayur-sayuran dan buah-buahan yang biasa dijumpai oleh kanak-kanak lah. Jadi, kalau kat sini, kalau kita tahu apa tu tunjang dan standard kandungan dengan standard pembelajaran yang bersesuaian dengan kanak-kanak, jadi kat sini kanak-kanak tu bolehlah dia belajar benda yang dia dah biasa nampak, macam tu. Jadi kanak-kanak pun akan aktiflah dalam pembelajaran tu. Okey, tajuk dan kumpulan sasaran adalah mari mengenali buah-buahan tadi dengan kanak-kanak berumur 4 tahun. Seterusnya. Okey, baiklah. Yang seterusnya, selepas kita dah guru perlu tahu pengetahuan tentang isi kandungan, guru juga perlu mengetahui tentang pedagogi itu sendiri. Okey, guru perlu merancang kaedah, pendekatan, cara atau strategi pengajaran yang sesuai dengan murid dan topik kandungan pengajaran. Selepas guru dah tahu apa yang isi kandungan yang dia buat, dia dah tahu kumpulan sasaran dia siapa, tunjang yang guru tersebut nak ajar, apa isi pembelajaran yang akan digunakan, guru perlu merancang kaedah yang sesuai dengan tajuk ataupun topik yang perlu diajar dan juga sesuai dengan kebolehan atau tahap kemampuan kanak-kanak tersebut. Contohnya kaedah atau pendekatan pengajaran, guru menggunakan kaedah berpusatkan bahan. Contohnya guru boleh membawa buah yang maujud yang boleh dipegang oleh murid. Contohnya apple, mangga, pisang, oren dan juga manggis. Sebab kerana guru tersebut mahu mengajar tentang buah-buahan. Jadi dia membawa bahan yang maujudlah untuk murid-murid itu pegang. Seterusnya. Okey, seterusnya pendekatan teknologi. Seperti yang kita tahu tadi, TPEC dia menekankan 3. Jadi yang ketiga adalah menekankan pendekatan teknologi iaitu guru perlu memilih alat digital yang akan digunakan dalam proses pengajaran kepada murid.
guru yang mempunyai kemahiran TPEC, mereka akan menggunakan alatan digital dalam pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran mereka. Okay, contohnya dalam sesi pengajaran atau ketika penerangan, guru boleh menggunakan aplikasi seperti Canva, PowerPoint atau Google Slide untuk menerangkan kepada murid tentang konsep ataupun fakta yang akan diajar kepada murid. Seterusnya. Okey, seterusnya latihan pengukuhan. Okey. Setiap kali melakukan pengajaran proses PDP tu, slide sebelumnya. Okey. Okey, sebelum cikgu tu akhir pengajaran dia tu, cikgu tu kena sediakan juga latihan pengukuhan. Latihan pengukuhan ni untuk menunjukkan bahawasanya murid tu dapat kefahaman, dapat pembelajaran yang bermakna daripada topik pada hari tu. Contohnya, cikgu ni menggunakan aplikasi digital permainan interaktif, word wall, Kahoot, quizzes. Sebab kanak-kanak sekarang ni dia dah terbiasa dengan teknologi. Jadi untuk menarik minat kanak-kanak ni, kita kenalah guna aplikasi yang mana dapat menarik minat kanak-kanak tu supaya dia akan terlibat secara aktif. Dia takkanlah jadinya macam kalau zaman dulu kita mengajar tulis dalam buku ni, kanak-kanak sekarang tak macam tu. Dia lebih kepada game dan teknologi. Seterusnya. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang rumusan. Okay, rumusan bagi pembentangan hari ini adalah pengetahuan TPEC ini dapat melahirkan guru yang berinovasi dalam menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang bermakna melalui bahan bantu mengajar yang terkini. Contohnya macam bahan bantu mengajar yang seperti rakan-rakan saya cakap tadi, kita boleh buat secara digital. Contohnya bahan bantu mengajar kita boleh guna word wall, quizzes ke. So daripada situ bahan bantu mengajar tu akan menarik minat kanak-kanak tu untuk terus belajar. Dan juga guru-guru ni akan jadi pemikiran mereka akan lebih bercambah untuk melakukan satu bahan yang lebih berinovasi dan lebih terkini. Kemudian kemenjadian murid yang berkualiti kerana penerimaan pendidikan adalah mengikut peredaran semasa iaitu berlakunya PAK 21 iaitu pendidikan abad ke-21 dalam bilik darjah. Seterusnya meningkatkan kefahaman pelajar dalam sesuatu topik kerana guru memperolehi cara dan teknik yang baharu dalam menyampaikan maklumat. Contohnya macam kalau guru tu tahu faham macam mana TPEC tu, guru tu akan gabungkan macam CK dengan contohnya macam CK dengan TK. So daripada situ guru tu dapat laksanakan satu cara yang baharu. Seterusnya dapat melahirkan ramai guru mahir kerana dapat menggabungkan ketiga-tiga pengetahuan iaitu pengetahuan kandungan, pengetahuan pedagogi dan pengetahuan teknologi dalam menghasilkan perancangan PDP. Akhir sekali dapat mengintegrasikan elemen digital secara bersepadu dalam PDP bilik darjah seperti penggunaan web pendidikan dan sites. Tapi itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.